Kita kena rasa bangga orang Johor sebab sekolah agama kita ni sultan yang titah, sultan yang keluar belanja, sultan yang cari cikgu, sultan yang suruh ajar pada kita. Orang Johor ni tak payah dia ajar niat puasa, tak payah dia ajar solat tarawih. Rupanya lupa masjid kita semua tak mesti OKU untuk dengar khutbah. Itu macam ada dengar isu pasal penjabatan kontrak cikgu sekolah agama ni. Macam mana YB, sebab dulu katanya Kerajaan Negeri ada sentuh pasal perkara ni. Lepas tu tak tahu dia ada penyelesaian ke? Dia gini, sekolah agama ni perguruan dia memang ada keperluan untuk ditambah baik. Okey. Kita secara perjawatan kita ada sepatutnya ada 3,200 lebih lah perjawatan yang sepatutnya diisi. Okay. Tapi sehingga sekarang kita baru isi 2,300 lebih saja. So kita nampak ada lebih kurang dekat 900 lebih kekosongan. Ini yang saya sebut dengan Yang Berhormat Menteri Besar sebelum daripada ini, tahun lepas lagi saya sebut guru agama kita kena ditambah sebab keperluannya mendesak. Dengan dekat 198,000 budak sekolah agama kita tak mampu kurang guru. Tak boleh. Dan bila kurang guru, mana apa yang berlaku? Nanti cikgu-cikgu sedia ada ni penat. Dia kena mengajar budak lebih daripada masa yang dia sepatut mengajar. Dan itu akan mengurangkan produktiviti yang baik. Dan yang kita nak ajar ni ilmu agama. Ilmu agama tak boleh ajar main-main. Ya, tak boleh main. Walaupun kita anggap wabi cuma ambil sembahyang apa beratnya? Berat. Berat. Sebab kita dulu cikgu ajar betul-betul lah sampai sekarang kita masih ingat. Betul. Cara ambil sembahyang. Salah Siku kau mana? Siku kau mana? Dia kena lebih siku bang. Jadi maksudnya kita dulu diajar dengan baik, maka saya nampak keperluan guru tak boleh kurang. Ini berita baik untuk rakyat Johor dan dah pun berlangsung. Tahun lepas dan tahun ini awal sebelum puasa gitu, kita dah melengkapkan 631 orang guru pengambilan baru. Dan saya difahamkan oleh SPAJ, oleh Bahagian Sumber Manusia Negeri Johor, ini pengambilan paling tinggi yang Kerajaan Johor pernah buat. Dan saya percaya sebab gesaan kita menjadikan pihak negeri meluluskan permohonan. Sebab apa kalau tak guru kita terbeban. Dengan penambahan guru ini, maka kita boleh buka peluang pekerjaan. Betul, setuju. Saya tahu kita tak boleh ambil 900 lebih macam yang kita perlukan, tapi kita mampu mengambil 600 lebih. Itu kalau tanya tu dah boleh dapat B+ tu. Ya, betul. Walaupun tak dapat A. Jadi apa kelebihan dia? Guru-guru lama guru kafar yang sebelum ni kontrak dengan JAKIM, dia boleh mohon dan dapat serap jawatan tetap. Nampak tak? Sebahagiannya tu anak-anak kita yang baru habis belajar boleh mohon jadi guru, dan mana-mana yang baru ni kadang-kadang kita jadikan kontrak dahulu. Ya. Sebab kita pun sebagai kerajaan kena kawal kewangan juga. Ya, betul. Ini antara kaedah kita, yang lama kita naikkan ke atas, yang baru tu masukkan kontrak. Jadi mereka-mereka ini ada peluang yang sama untuk masuk ke arena perguruan sekolah agama kerajaan Johor. Cuma kita nak beritahu ramai yang tak perasan, sebahagian daripada kebajikan cikgu-cikgu ni kurang terjaga. Sebab sebelum daripada kami menjadi kerajaan Johor bawah Datuk Onn Hafiz ni, Maju Johor, guru-guru sekolah agama Johor ni dia gunakan kenaikan grade sekolah agama Johor. Dan rupa-rupanya sekolah agama Johor ni kenaikan grade-nya kurang kemas. Sebab dia lambat. Dia tak macam KPM. Ramai anak-anak guru-guru saya, anak-anak buah saya lah yang jadi guru ni, ramai yang lari kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab kita tak menjanjikan kerjaya yang baik. Kenaikan grade pun perlahan. Grade sekolah agama kita 13 tahun, 10 tahun naik sekali. Lama bang. Kalau kita jadi guru agama pun kita tak gembira. Tak tahan dengan ini perendahan berani yang saya buat sebab saya nak berani katakan Kerajaan Maju Johor Datuk Onn Hafiz dah buat perubahan. Dan saya gembira dia berlaku perubahannya di bawah portfolio saya. Alhamdulillah. KPM naik grade 8 tahun dah naik. Jadi guru agama kita ni rasa macam lama benar jadi cikgu agama grade tak naik. Dia lari bang.
Dan kita pula rugi sebab kita dah jaga dia baik-baik, bagi latihan hebat-hebat, dia lari. Anak kita lari rumah, sedih kita. Ya, betul. Bapak maksudnya tak jaga rumah dengan baik. Sebagai bapak yang baru ni, bapak bawah Maju Johor, Datuk On Hafiz, saya ambil tanggungjawab tu bagi pihak portfolio saya. Minta BPSM, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, SPAJ, semak dan akhirnya berkat kita usaha. Alhamdulillah. Kerajaan Johor di bawah pengurusan Suruh Agama Johor timbal guna grade guru sekolah kebangsaan. Boleh Akhirnya guru-guru saya sekarang tahun lepas 998 orang naik grade serta-merta sebab dah sampai dia punya edah dia, sampai tempoh dia. Gembira lah sebab dapat tunggakan. Oh, jadi dapat selepuk dapat selepuk kaya pakcik. Kaya pakcik pun kaya. Sebab kita nak, pertama kita nak kaki tangan awam Johor sayang pada kerajaan. Betul. Kebajikan dia terjaga. Tugas saya adalah bagi pihak Esko Agama Johor, saya nak kena pastikan semua kaki tangan awam di bawah pentadbiran saya sayang dan terima kasih pada kerajaan Johor, Maju Johor. Usaha dari kami Esko, tapi perkenan akhirnya Tuanku Sultan. Semua kaki tangan awam wajib terima kasih pada Tuanku Sultan. Syukur pada Allah dah pasti Yang tu jangan kita bicarakan. Jangan kita pening-peningkan lah. Syukur benda yang wajib pada Allah, terima kasih pada Tuanku Sultan, pada kerajaan Johor yang kita lihat semua perkara-perkara ini. Dan Alhamdulillah untuk guru agama cantik Guru besar kita untuk pertama kalinya ada allowance tambahan untuk guru besar. Guru kafar. Kitalah satu-satunya negeri Johor yang membayar allowance tambahan kepada guru kafar. Negeri Selangor baru mula tahun ni. Kita dah lama mula. Sebelum ni JAKIM bayar guru kafar RM1,000. Okay. Kerajaan Johor top up 500. 1,500. Gentle pump 500. Negeri lain tak bayar. Tahun ni baru Selangor ikut. Jadi kita bagi allowance tambah 500, jadi 1,500 untuk guru kafar di Johor. Seronoklah dia. Tahun ni JAKIM tambah lagi 100, jadi 1,600. Alhamdulillah. Guru kafar Johor minta kita naikkan allowance. Datuk On Hafiz Razi bermurah hati. Tak namanya allowance dia bagi bantuan untuk 2024, one off RM2,000 pada semua guru kafar. One off RM2,000 bersamaan dengan kenaikan RM166 setiap bulan sepanjang tahun ni. Dia pecahkan. Alhamdulillah. Guru kafar pun terima kasih kat kerajaan negeri Johor. Gembira kita. Lebih ramai yang gembira untuk kerajaan Johor. Kerajaan Johor jauh lebih gembira. Nak cerita banyak pasal agama, kita kena jaga kebajikan semua yang mentadbir, semua yang menyokong agama kita. Setuju. Termasuk juga mak ayah nak bagi tahu sikit ni. Mak ayah dah 2 tahun dah Datuk On Hafiz bagi RM5,000 kepada sekolah-sekolah agama kita melalui bilik gurunya. Jadi guru-guru boleh gunakan duit menti besar tu, tambahkan dia punya kemudahan dalam bilik guru. Cikgu nak pasang aircon tambahan ke kan? Nak pasang cat baru ke, ikut pada cikgu. Okey YB, kita tanya benda lain pula lah YB. Macam ni, kita sekarang ni bulan puasa, bulan Ramadan kan. Jadi apa perancangan pihak kerajaan negeri nak buat sepanjang bulan Ramadan ni YB? Jangan bazar Ramadan je YB. Saya ni pula pantang tengok kuih kang nanti yang gastrik kan, gastrik. Jadi apa perancangan? Antara yang seronok saya nak sebut ialah kita di bawah Jabatan Kemisan Negeri Johor, bahagian penguatkuasaan kita ada kempen Semarak Ramadan. Kempen ni sebenarnya kita dah mula awal sebelum puasa hari tu. Kita kempen ni kita nak bagi didikan kepada para peniaga khususnya supaya pertama jangan menjual sebelum jam 3 petang. Alamak. Okay. So sebab tahun lepas saya ada buat ikuti operasi penguatkuasa masa bulan puasa ni, ada kalangan peniaga kita meniaga awal sangat. Pukul 12 dah meniaga, lepas tu orang yang beli pula tertarik ikat tepi. Ikat tepi tak boleh nampak sangat dia punya merisaukan tu. Kalau ikat mati boleh boleh simpan dalam peti air. Ikat tepi ni takut tengah naik motor tu terhirup. Terhirup. Tapi terhirup tak sengaja tak boleh. Tapi 4 kali terhirup kan. Asyik berhenti Allah tu minum kan. Itu tak boleh. Jadi kita nak nasihat akan kempen ni dibuat. Dan siapa yang mungkin menjual, menghisap makanan-makanan macam ni ataupun rokok semacam sepanjang bulan Ramadan ni, dia dapati bersalah
dia boleh kena denda man. RM1,000. RM1,000. Kita nak raya man, nak kumpul duit, buat apa kita bayar pada Jabatan Agama Islam? Rugi. Tak berbaloi ya. Baik kita ikut peraturan. Itu yang pertama, kempen. Yang kedua man, banyak program bawah saya ni. Antaranya kalau bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor tadi jabatan. Awak kena bezakan bawah saya ni ada 5 portfolio sebenarnya. Pertama, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey. Kedua, Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Ketiga, Jabatan Mufti. Keempat, Jabatan Kehakiman. Kelima, Jabatan Pendakwaan. Rupanya bawah saya ni 5 agensi agama duduk bawah saya. Jadi semua mereka ni ada aktiviti dia. Tadi dah Jabatan Agama Islam antaranya lah ya. Kita ada kempen Semarak Ramadan seperti itu. Yang kedua, Majlis Agama Islam. Ini yang kutip zakat dan buat agihan. Antaranya man, bawah MAIS ni sebab kita jaga asnaf. Antara program kita ialah bantuan pakaian raya. Semua asnaf kita ni mereka layak dapat bantuan hari raya, tunai dan juga pembelian persiapan raya. Jadi nanti ada program lah besar-besaran. Peringkat daerah punya, peringkat negeri pun ada. Itu antara program yang bawah saya. Kalau setakat belanja makan ni, iftar ni, merata lah. Daripada mahasiswanya pun kita cover, ada sumbangan yang kita beri. Fakir miskin dah pasti. Masjid surau juga kita berikan sedikit sumbangan supaya boleh menambahkan program mereka tu jadi lebih meriah di peringkat surau dan juga masjid masing-masing. Sumbangan balik raya bas untuk mahasiswa kita yang daripada luar negeri Johor yang nak balik Johor. Yang merantau. Ada juga. Ada juga? Ada. Ini pun di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Lepas tu man, kita ada juga bazar-bazar usahawan MAIS kita. Yang tadi awak kata tadi tu, tak nak sentuh pasal bazar Ramadan, saya kena sentuh juga. Sebab bawah MAIS ni dia ada juga. Ada juga? Bazar usahawan MAIS. Memang ada dan biasanya dia buat di bandar-bandar utama lah. Johor Bahru ada, kita juga ada di Batu Pahat. Belum banyak tempat, tapi kita mula nak meluaskan dia punya tebaran dia. Jadi ini semua akan kita letakkan. Lepas tu juga kita ada program menu mewah harga rahmah sambil jariah. Ini pun bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Caranya macam mana? Majlis Agama Islam akan buat satu juadah dalam mangkuk tingkat. Biasanya man, mangkuk tingkat ni dengan juadah dia kita boleh beli mungkinlah dalam RM20 dah siap. Tapi sebenarnya Ramadan kita nak ajak pembeli berwakaf sekali. Jadi juadah itu dengan mangkuk tingkatnya diletakkan harga wakaf. Bila wakaf dia bukan harga biasalah. Bukan harga laut biasa. Kita sebenarnya nak berwakaf, cuma bezanya kita berwakaf dapat hadiah. Hadiahnya tadi mangkuk tingkat dengan makanan. Supaya orang nampak rupanya wakaf ni bukan dapat pahala aja, dapat makan sekali. Ini keunikan tambahan daripada Majlis Islam Negeri Johor. Lepas tu man, ada juga kita buat dekor raya. Dekor raya ni orang miskin kita asnaf, rumah mereka yang dah dikenal pasti, lepas dibaik pulih akan dapat perabot baru man. Perabot baru. Orang miskin kita man, mana nak mampu belanja banyak sangat, tapi rumahnya rosak man. Kita datang, baik pulih rumah. Kedua, belanjakan dia perabot rumah, memang raya bersungguh-sungguh. Dah start dah ni. Dah mula tahun lepas lagi man. Kita kena tu lah follow, mungkin boleh. Kena. Kita dah rumah-rumah ni man, yang kita dah masuk perabot ni memang lawa man. Sebab ini saya rasa antara kegembiraan yang kita boleh bawa kepada orang susah di negeri kita, supaya mereka ni dapat sama-sama bergembira waktu hari raya. Nabi Muhammad SAW pesan, cerita sikit aja. Kita perlu pakaian yang baik semasa hari raya. Pakaian yang baik tu bukannya pakaian baru semata-mata ya. Orang miskin awak nak bagi pakaian baik, pakaian baru macam mana? Sebab tu man, Nabi ni walaupun dia bukan pakaian baru, tapi adalah pakaian yang terbaik antara yang ada. Kan? Ada 5 pakaian agaknya yang bagus-bagus walaupun tak baru, tapi masa raya pakai yang paling baik. Tapi sebab dekat Negeri Johor kita ada kemampuan. Jadi orang miskin ni kita tambahkan kegembiraan dia, bukan saja pakaian dapat baru, perabot pun baru man. Allah. Ini yang saya nak terima kasih pada pembayar zakat ni. Ramai ni yang tengok kita ni man, saya pembayar zakat ada, pewakaf ada, penginfak ada. Sebab tu korang jangan takut kalau berinfak, berwakaf, bersedekah melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor. Duitnya memang sampai
kepada orang yang memerlukan. Selain program-program yang tadi YB cakap, mungkin YB boleh terangkan ke mana lagi duit zakat kita bila dah dikutip kita bagi ke mana? Agih ke mana? Boleh. Baik. Satu nak bagi tahu zakat fitrah ni bila sampai je bulan Ramadan dah boleh mula bayar dah. Nasihat saya jangan bayar di akhir bulan Ramadan. Sebab tujuan zakat fitrah tu nak agihkan kepada fakir miskin yang berhak supaya mereka boleh buat persiapan raya. Kalau awak bayar besok pagi nak raya, macam mana kami nak agihkan duit tu kepada orang susah? Setuju, betul. Jadi kita kena buat pembayaran awal. Sebab waktu paling akhir boleh bayar zakat fitrah ni sebelum khatib baca khutbah. Khutbah raya. Sebelum kita nak kita nak sembahyang raya tu. Maka janganlah tunggu waktu tu. Khatib pun tak ada masa nak kutip kita punya zakat masa tu. Orang kita selalu time tu lah tu beratur. Betul. Khatib saya cakap siapa belum bayar lah sila bayar, kita nak start 10 kali ulang. Betul. Tak boleh macam tu. Jadi bayar awal supaya kita boleh agih awal. Agihannya seperti mana yang kita tahu mestilah melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor ataupun kepada amil-amil yang dilantik. Paling baik bayarlah kepada pejabat Majlis Agama Islam dekat daerah. Itu paling baik. Sebab setengah orang ni dia suka bayar di kaunter. Bayar di kaunter begitu duitnya serah, resitnya dapat, doanya pun depan mata. Keduanya amil-amil zakat pun ada di setiap masjid surau kita. Ada juga amil kawasan. Biasanya imam juga dilantik sebagai amil. Maka boleh je asal pergi surau, pergi masjid sembahyang fardu, jumpa dengan imam kita ataupun amil kawasan zakat yang kutip zakat di zon itu. Itu yang kedua. Cara ketiga ialah melalui bayaran secara online. Boleh je online. Masuk saja ke page Majlis Agama Islam Negeri Johor, e-payment MAIS. E-payment MAIS MAIJ .government.gov.my. Alah awak type e-payment MAIS pun dah keluar. Type mesti keluar punya. Mesti keluar. Bezanya e-payment ni tak ada orang baca doa lah untuk kita. Tapi dah difatwakan benda tu dibolehkan. Resitnya pun awak print sendiri atas talian. So kadar zakatnya adalah seperti mana tahun yang lalu. Nanti kita tengok kat sini, kita akan paparkan dekat bawah mana. Kita paparkan nanti ikut harga tu dan bayar. Ada dua jenis Satu untuk beras orang kaya macam awak, macam saya. Kena sebutlah kita memang bukan orang miskin. Betul. Setuju dalam juga. Agama Islam ni dia tak ada M40 B40. Dia kiraan dia tak macam dia gitu kan. Je. Dia ada fakir miskin paling susah. Lepas tu orang yang bukan fakir miskin tu macam kita lah. Siapa yang layak untuk bayar yang rendah, maka boleh pilih jumlah yang rendah itu. Siapa yang layak membayar macam kita ni, nasihat saya bayarlah yang mahal. Bayar yang mahal, betul. Sebab apa? Kita dapat menggembirakan orang lain, dalam masa yang sama dapat melunaskan kewajipan kita. Setahun sekali je kan. Nak gembirakan tu orang lain kan. Betul. Jadi jangan risau. Kenapa saya kata kena bayar kat Majlis Agama Islam? Sebab ini adalah satu badan yang diperakui oleh enactment pentadbiran Agama Islam Negeri Johor. So kalau orang kata kadang-kadang saya nampak ada recently ni ada kecenderungan orang nak bayar sendiri. Saya ada nampak juga tu kadang-kadang ada kat Facebook lah. Dia kata dia nak bayar sendiri pada fakir miskin. Pertama, anda bukanlah orang yang bertauliah untuk mengiktiraf orang itu fakir atau miskin. Sebab undang-undang yang mengiktiraf Majlis Agama Islam sebagai badan yang boleh membuat pemeriksaan dan juga kajian. Pertama, kalau awak agihkan, mungkin kaedahnya tak betul. Sebab dia ikut kaedah awak sendiri. Tak betul lah. So kalau ada 10 orang penerima, 10 kaedah yang berbeza. Tak tepat. Maka benarkan Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk mengagihkannya. Dan data kita setakat ini, kita ada lebih kurang 17,000 ketua isi rumah fakir miskin yang dibayarkan zakat, termasuk juga bakal menerima zakat fitrah ini. Lagi nak cerita sikit, duit zakat ni nanti, awal saya dah sebut tadi, bila nak raya setiap ketua isi rumah fakir dia dapat RM400 duit raya. Awak katalah awak orang fakir, awak ketua isi rumah dapat RM400. Isteri dan anak-anak awak ramai mana pun, kalau fakir tu pun ada bini 2 ke apa, setiap bininya dan anaknya tu dapat RM50. Dapat juga? Dapat duit raya. Fakir ni yang paling rendah.
Susah. Atas dia sikit, miskin. Miskin ni pula, macam saya pula contohnya miskin, saya dapat RM300 duit raya dan anak-anak bini saya semua dapat RM50 duit raya. Itu antara kaedah kita menyalurkan. Tadi yang pakaian raya tu lain. Belanja raya untuk dapur lain. Itu antara kaedah kita bagi kepada orang fakir miskin untuk maksud tujuan hari raya. Ni lagi satu soalan saya sebenarnya dah lama simpan soalan ni. Bila bulan puasa kita ada teropong bulan kan, anak bulan kan. Lepas tu katanya Johor nanti dia akan ada buat balai apa benda yang teropong balai cerap. Balai cerap kan. Betul. Selama ni kita gunakan tingkat atas bangunan pejabat daerah Pontian yang menghadap ke Pantai Pontian tu, laut tu. Kita tengok kat situ. Kita tumpang bangunan orang lah man. Tak manis lah man. Dah lama sangat. Jadi bawah Kerajaan Maju Johor, kita bersetuju Kerajaan Johor untuk membina satu yang kita panggil balai cerap. Di bawah nanti Jabatan Mufti kita bahagian Falak. Dan sehingga ni man, Menteri Besar dah dapatkan peruntukan RM2 juta untuk peruntukan awal bagi kajian pembinaan tersebut. Lepas ni man, insyaAllah bangunan cerap kita lebih kemas, lebih tersendiri dan nanti akan juga dibuka kepada orang awam. Tu yang best untuk kita sama-sama boleh tengok. Selama ni man, yang sekarang ni saya pun kena mengaku, kalau ramai sangat yang naik ke tingkat atas pejabat daerah tu tak sesuai. Tangganya pun agak kecil dan kurang sesuai lah untuk dipelawar orang awam. InsyaAllah kita jangkakan man, doalah kalau tahun ni kajiannya selesai, mungkin dalam tempoh 2 tahun lagi kita baru siap dah man. Kena kajian yang betul sebelum kita bina dan juga kita guna pakai nanti. InsyaAllah. Satu lagi benda best yang saya dengar beberapa minggu ni lah. Kalau tak salah YB sebelum ni ada umum khutbah Jumaat yang mesra OKU, khususnya orang yang masalah pendengaran pekak. Man, mendengar khutbah ni wajib man. Hukum mendengar khutbah ni wajib. Maka kita yang normal ni bolehlah kita dengar khutbah. Tapi bagi yang pekak bisu man, dia datang ke masjid kita, dia cuma boleh tengok khatib baca khutbah. Tak dapat dengar. Kita tak perasan man sebab tak ada ahli keluarga kita yang pekak bisu. Tapi man, bila Persatuan Pekak Bisu jumpa saya, kita rasa terpanggil man. Rupanya selama ni kita lupakan dia orang man. Ini yang saya kata kejayaan kecil tapi kesannya, impaknya besar. Sebab kita mula meraihkan segenap masyarakat kita kepada syiar agama kita. Orang pekak bisu dia nak juga dengar khutbah tapi dia bukan dengar secara kita. Dia boleh dengar secara bahasa isyarat. Jadi kita dah berbincang dan akan dilaksanakan masjid-masjid yang dipilih mana, tak boleh buat pada semua masjid. Ya, buat masa ni yang terpilih. Ya, orang pekak bisu kita seluruh negeri Johor ni ada persatuan dia. Bahkan persatuan mereka kuat. Kita akan zonekan mereka ni mengikut kawasan. Zon mana, nanti masjidnya mana. Masjid ini yang akan kita istilahkan sebagai masjid mesra OKU. Memang A+ punya mesra OKU lah. Selama ni semua masjid ada parking OKU. Semua masjid ada railing OKU. Railing tu semua. Semua masjid ada tanda OKU. Baru 3 man. Rupanya lupa masjid kita semua tak mesra OKU untuk dengar khutbah. Selepas daripada ni, insya-Allah pelaksanaannya, pertama kita mencadangkan untuk masjid yang terpilih ni ada juru bahasa isyarat. Tapi man, kita fikir juga, khatib dekat atas, orang berdiri kat sebelah macam tu, takut mengganggu juga kan? Habis macam mana pelaksanaannya? Macam mana? Antara plan B yang kita rancang adalah kita akan rakamkan juru bahasa isyarat ni dan akan kita pancarkan menerusi smart TV di masjid tersebut ataupun di skrin putih masjid tersebut. Yelah, selalu depan tu ada skrin kan. Jadi warga kita yang OKU ni akan ditempatkan di ruang khas yang dekat dengan TV tu ataupun skrin putih tu. Jadi mereka boleh mendengar khutbah secara melihat bahasa isyarat. Okay. Saya perasan man, mungkin orang kata alah boleh je tengok handphone baca. Biarlah syiar kita memperlihatkan mesra OKU man. Ya, betul. Syiar agama kita, apa pula ruginya kita gunakan smart TV? Semua masjid ada smart TV. Setuju. Semua masjid ada projektor. Masa inilah kita gunakan. Sebab tu man, antara KPI saya,
pemasangan wifi di semua masjid surau. Supaya masjid surau ada proses digitalisasi yang antara kegunaannya adalah kaedah sebegini. Jadi OKU kita tadi yang Pekat Besu khususnya, mereka ditempatkan di tempat yang lebih dekat dengan skrin dan juga TV. Mereka dapat melihat juru bahasa isyarat, mempamerkan kandungan khutbah, dan mudah-mudahan pahala mendengar khutbah dirasai oleh semua kelompok termasuk juga OKU. InsyaAllah. Lepas tu ada yang tanya juga, ala Wabi itu orang OKU Pekat Besu, yang buta takkan Wabi tak sediakan? Yang buta kan boleh mendengar kan? Ya, betul. Yang buta mendengar tak payahlah kita. Pening-pening dia duduk belakang pun dia boleh dengar. Logik juga. Kan? Jadi yang kita utamakan di sini adalah OKU Pekat dan Besu yang ada keperluan khas untuk diraikan secara sebegini. Wallahu alam. Alhamdulillah. Jadi sebagai penutup YB, mungkin YB boleh kongsikan apa harapan atau mesej YB kepada bangsa Johor. Lagi-lagi ni bulan Ramadan ni. Share sikit YB. Man, saya berazam untuk menjadikan bangsa Johor dan kita semua menjadi orang yang lebih baik. Amin. Man, semua orang nak masuk syurga, man. Kalau ditanya apakah tugas saya yang paling besar sebagai ekskul agama, saya nak mengajak lebih ramai dan semua bangsa Johor kita memperbaiki diri kita. Orang Johor dah baik dah. Kita nak jadi lebih baik supaya nanti Allah pilih kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu firman Allah, man, sebelum saya tutup, dalam surah Hud ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In uridu illal islah ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata Allah, kita ni, aku ni hanya bertujuan nak memperbaiki semampu-mampunya. Orang buat baik, kita nak jadi lebih baik. Orang maju, kita nak jadi lebih maju. Itu tujuan kita. Tak ada kekuatan untuk berjaya melainkan dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah kita berserah, kepadanya kita akan kembali. Akhirnya kita cerita macam mana pun kita akan kembali pada Allah SWT. Betul. Azman akan meninggal, ekskul agama akan meninggal. Meninggal dunia, akhirnya nak balik pada Tuhan. Kita harap semua jasa amalan baik yang kita tinggalkan Allah terima. Dengan rahmat Allah, semua orang bulan puasa ni kita mohonlah untuk masuk syurga, insya-Allah. InsyaAllah. Sepanjang bulan puasa, perbanyakkan amal jariah. Perbanyakkan sedekah, bayar zakat fitrah Awal. Okey, semarak subuh, ada juga semarak subuh masa bulan berjalan. Puasa. Semarak subuh bulan puasa ada sikit tambah. Ada iftar, ada sahurnya nanti. Oh, siap. Sahur. Sekarang ni semarak subuh hari biasa kita sarapan. Bulan puasa nanti kita ada sahur sama-sama. Jadi YB, terima kasih banyaklah. Lepas-lepas tarawih terus ke sini kan, kita moreh sama-sama. Jadi saya bagi pihak media di Johor dan Meh Dengar Jap ni mengucapkan terima kasih pada YB. Semoga kita dapat bertemu lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Kan? Terima kasih dah sebab jemput saya, Man. Kita raikan kerja bagus media di Johor. Terima kasih. Anda banyak membantu komunikasi dan juga penyebaran berita kerajaan Johor. Teruskan kerja baik ni. Ini pun jariah, Man. Benda baik yang awak buat ni, pahala ni, kru-kru ni semua dapat pahala ni, insyaAllah. Korang dengar tu. InsyaAllah. Jadi nantikan episod seterusnya. Kalau korang ada soalan ke apa ke, korang bolehlah komen dekat bawah ni. Korang tanya apa benda korang nak tanya. Jadi aku akan kumpulkan. Aku akan tanya kepada orang yang sesuai lah. Kalau bab tertentu pastilah ada ahlinya kan. Takkanlah aku nak tanya bola dekat orang yang main badminton. Jadi tulis kat situ. So jangan lupa tonton podcast ni dekat Spotify, dekat YouTube, dan jangan lupa juga kita follow, like, share semua platform media digital Johor. Di Facebook, Instagram, Twitter, sekarang panggil X lah. Lagi apa benda lagi, macam-macam lah kan. Semua-semua sekali lah. Dan jangan lupa follow YB punya social media. Boleh juga tu.
Kita pun nak nambah juga follower juga. Nambah, kita sama-sama. Jadi apa tu, kita pun dah lewat malam ni YB. Lewat ni. Kan nanti kan nak masak untuk sahur. Sahur lagi. Awak masak Saya masak Maggi je lah. Jadi sekian saja pada kami. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Jumpa lagi di Meh Dengar Jap. Salam Maju Johor. Salam Maju Johor. Cun.